channel Cikgu Anita. Jangan lupa like, share and subscribe. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi di channel saya, channel Cikgu Anita. Stay tune untuk video-video yang seterusnya. Video pada kali ini saya ingin berkongsikan mengenai pengurusan data. Bila disebut pengurusan data, pastinya pengurusan data adalah salah satu dalam sukatan pelajaran matematik tahap 2, iaitu tahun 4, 5 dan juga 6. Baik, sebelum sesi pembelajaran kita diteruskan, apa kata kita ketahui apa yang kita pelajari pada kali ini. Baiklah, pada kali ini kita akan mengenal mode, median, mean dan julat daripada data yang diberi. Dan yang kedua, objektifnya adalah untuk menentukan mode, median, mean dan julat hingga 10 data yang diberi. Baiklah, dah bersedia? Okey, jom kita kenali beberapa istilah, iaitu mode, mean, median, nilai minimum, nilai maksimum, kekerapan dan juga julat. Okey, apakah makna perkataan tersebut? Baiklah, nilai maksimum merujuk kepada nilai tertinggi dalam satu set data. Nilai minimum pula membawa makna nilai terendah dalam satu set data. Dia berbeza dekat situ. Kemudian julat. Julat adalah perbezaan antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Baik, untuk perkataan kekerapan. Maksud bagi kekerapan adalah bilangan sesuatu nilai dalam satu set data. Median membawa makna nilai data yang berada di tengah-tengah sekumpulan data. Okey, untuk istilah yang berikutnya adalah istilah mode. Mode membawa makna data yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi. Mean pula bermakna hasil pembahagian jumlah keseluruhan nilai dalam suatu set dengan bilangan data, ataupun kita kenali juga sebagai purata. Baiklah, bila kita diberi dengan jadual, pastinya dalam fikiran anak-anak murid akan terfikir macam mana nak mencari kekerapan, bagaimana kita nak mengenal pasti nilai maksimum, nilai minimum, mode, mean, median. Okey, perkataan-perkataan ini akan berkait rapat antara satu sama lain. Baiklah, untuk contoh, diberi jadual, bagaimana kita nak tahu nilai minimum? Nilai minimumnya adalah 61, markah yang terendah. Dan jadual ini menunjukkan nilai maksimum, markah tertingginya pula adalah 81. Untuk julat, markah tertinggi 81 tolak dengan markah terendah 61, maka dapat jawapan 20. Baik, kita teruskan dengan jadual yang sama. Mode adalah kekerapan tertingginya adalah 66. Kalau kita perhatikan kat situ. Okey. Next. Masih menggunakan jadual yang sama. Kali ini mode kekerapan tadi adalah 66 merujuk kepada 3 orang murid. Okey. So bila sebut kekerapan, contohnya kekerapan bagi markah 81 ialah 2. Okey, kekerapan bagi markah 71 adalah 2 contohnya. Okey. Seterusnya adalah mean. Mean adalah jumlah nilai data per bahagi dengan jumlah kekerapan. Okey, sebagai contoh, di dalam jadual ini kita ada 61 tambah 66 tambah 66 tambah 66 tambah 71 tambah 71 tambah 76 tambah 81 tambah 81. Kita bahagikan dengan 9. 9 merujuk kepada bilangan murid yang ada, sama dengan 639
per atau bahagi dengan 9, maka jawapannya adalah 71. Median, kita perlu menyusun susunan markah sama ada dalam tertib menaik ataupun tertib menurun. Tapi pada kali ini, saya susun dalam tertib menaik. Apabila kita telah menyusun markah tersebut dalam susunan menaik ataupun menurun, dan kita kenal pasti nombor yang berada di tengah-tengah. Untuk set ini, 71 berada di tengah-tengah susunan. Jadi median adalah 71. Baiklah, dah sedia untuk latih tubi kita pada kali ini. Soalan, cari nilai mod, median, min dan julat bagi data berikut. Okey, 72, 66, 72, 64, 70. Mod. Okey, bagaimana kita nak mencari mod? Adalah 72. Kerana 72 ada 2 kali disebut, 2 kali dipamerkan di situ. Median, seperti biasa, saya susun dalam turutan menaik. Okey, dan kita kenal pasti nombor yang berada di tengah-tengah susunan tersebut. Jadi nombornya adalah 70. Jadi median bersamaan dengan 70. Baik, masih dalam data set yang sama, cuma kita ingin mencari nilai lain, iaitu kita ingin mencari nilai bagi min. Okey, bagaimana nak mencari nilai min? Okey, caranya adalah kita menambahkan 64 tambah 66 tambah 70 tambah 72 tambah 72 bahagi 5. Jadi kita akan dapat jawapan 68.8. Itu adalah min bagi data berikut. Julat pula, ambil nilai tertinggi 72 tolak dengan nilai terendah, nilai minimum 64. Jadi 72 tolak 64 sama dengan 8. Baik, kita teruskan untuk sesi yang berikutnya. Di sini ada carta jisim 10 orang murid. Okey, kita ada jisim dipaksi X dan bilangan murid dipaksi Y. Okey, apa kita nak cari sekarang ni? Okey, kita ingin mencari mod. Mod adalah 40 kg. Kenapa 40 kg? Kerana 40 kg beratnya ada pada 4 orang murid. Kebanyakannya beratnya adalah 40 kg. Baiklah, untuk yang seterusnya, masih lagi pada data yang sama, jisim 10 orang murid, kita nak cari median. Ingat, untuk mencari median, kita perlu susun data yang ada dalam tertib menaik ataupun tertib menurun. Tapi pada kali ini, saya susun dalam tertib menurun. Kemudian kita kena pasti nombor yang berada di tengah-tengah data tersebut. Dan nombornya 40. Ada 2 nombor. Jadi kita tambahkan 40 tambah 40 bahagi 2. Jawapan kita akan dapat 80/2 sama dengan 40. Okey, seterusnya masih data yang sama. Sekarang kita nak mencari min. Apa maksud min? Min adalah purata. Jadi kita darabkan. Okey, 1 darab 25 tambah 1 darab 30 tambah 2 darab 35 tambah 4 darab 40 tambah 2 darab 45. Dan kita bahagikan dengan bilangan murid. Okey, 1 tambah 1 tambah 2 tambah 4 tambah 2. Okey, itu adalah bagaimana kita ingin mencari min.
Kemudian langkah seterusnya, 1 darab 25 kita akan dapat 25. 1 darab 30 sama dengan 30. 2 darab 35 sama dengan 70. 4 darab 40 sama dengan 160. 2 darab 45 sama dengan 90. Jadi bila kita tambahkan ke semua data tersebut, kita akan dapat 375/10. Jawapan 37.5. Itu adalah nilai min. Okey. Sekarang kita nak mencari julat. Ingat, julat adalah nilai maksimum kita tolak dengan nilai minimum. Nilai maksimum 45 kilogram dan kita tolakkan pula dengan nilai minimum yang paling sedikit adalah 25. Jadi jawapan julatnya adalah 20. Okey, jadi itu adalah serba sedikit perkongsian ilmu mengenai pengurusan data. Harapan saya agar video ini memberi manfaat pada semua dan boleh difahami oleh semua orang. InsyaAllah ada kesempatan kita akan berjumpa lagi pada video-video yang akan datang. Yang penting jangan lupa like, share and subscribe channel saya untuk dapatkan info mengenai video-video terkini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.